Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel menggempakan dan berita panas sahabat-sahabat semua. Walau semalam kita mendengar bagaimana Cikgu Bat diberkas dan ditangkap oleh polis di Raja Malaysia. Apakah sebabnya? Jadi ini rupa-rupanya sebab penyebab kenapa Cikgu Bat ini ditangkap, diberkas oleh pihak polis di Raja Malaysia. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Sebab penyebab kenapa Cikgu Bat ini ditangkap, diberkas pada malam semalam. Jadi tanpa buang masa saya ingin membacakan berita kenyataan daripada polis di Raja Malaysia berkaitan dengan kes ini. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, sebenarnya Cikgu Bat ditangkap selepas gagal bagi kerjasama berkaitan dengan 6 kes Apakah 6 kes itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda melalui kenyataan terkini daripada polis di Raja Malaysia. Yaitu Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, penahanan ke atas Cikgu Bat malam ini disebabkan aktivis pembangkang itu gagal menghadirkan diri selepas dipanggil polis berkaitan dengan siasatan kes lain. Menurutnya sebelum ini Bukit Aman telah memanggil Badrul Hisham Syaharin berhubung 6 laporan polis yang dibuatnya terhadap kenyataannya itu. Namun jelasnya Cikgu Bat memberikan alasan dan gagal memenuhi panggilan polis siasatan apabila dipanggil. Jadi sebenarnya beliau ditahan ataupun ditangkap semalam bukan atas penganjuran himpunan katanya himpunan Selamatkan Malaysia tetapi adalah ditahan berdasarkan dengan kes lain yang dibuatnya dia sendiri yang buat laporan kenyataan, tetapi apabila diminta oleh pihak polis untuk memberi diarah untuk datang memberi keterangan dan sebagainya, beliau tidak hadir. Kerana itu polis terpaksa memberkas dan menangkap beliau. Jadi katanya kata beliau bekas-bekas Perdana Menteri sendiri boleh memberi kerjasama penuh untuk proses rakaman percakapan dalam sesuatu siasatan. Antara siasatan yang dijalankan adalah isu ambalat. Jadi isu pertama yang menyebabkan beliau diberkas ditangkap adalah berkaitan dengan ambalat, yaitu fitnah daripada Cikgu Bat ini mengatakan ambalat ini sudah dijual ataupun sudah digadai maruahnya atau diberikan kepada negara jiran yaitu Indonesia. Sedangkan dalam perjanjian Indonesia Malaysia itu tidak ada pun dinyatakan ambalat ini telah pun diserahkan kepada Indonesia. Jadi dia mendakwa Malaysia menyerahkan blok ambalat kepada Indonesia semasa pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Joko Widodo. Kata polis lagi, antara siasatan kes lain adalah seperti pendedahan harta yang dimiliki Anwar Ibrahim menerusi aplikasi TikTok milik Badrul serta pembocoran dokumen sebuah jabatan kerajaan. Jadi salah satunya juga adalah membuat fitnah berkaitan dengan harta Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan kita tahu Datuk Seri bukan mempunyai harta yang berbilion-bilion, berjuta-juta. Rumah itu pun dipajak gadai begitu. Itu dia. Inilah sahabat semua antara penyebab mereka sanggup membuat fitnah. Akhirnya apabila ditangkap pastinya akan mereka katakan hari ini kerajaan zalim. Pastinya mereka akan katakan Perdana Menteri kita zalim dan sebagainya. Sedangkan mereka ditangkap kerana apa? Kerana tindakan kebobrokan, fitnah-fitnah yang mereka lakukan sahabat-sahabat semua. Jadi Muhammad Suhaili juga berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi hari ini. Beliau memberitahu polis telah beberapa kali memanggil Cikgu Bat untuk rakaman percakapan tetapi beliau gagal hadir membantu siasatan termasuk mengemukakan notis di bawah Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah. Tambah lagi, pihak Jabatan Siasatan Jenayah tiada pilihan dan memohon waran tangkap terhadap beliau berhubung kes yang dilaporkannya sebelum ini. Jadi sehubungan itu, kata beliau, sidang media dibuat bagi mengelak sebarang spekulasi terhadap Cikgu Bat yang tiada kaitan dengan penganjuran perhimpunan Sabtu ini. Jadi jelas, penangkapan ini tiada kaitan, tiada hubungan dengan penganjuran
mereka lakukan hari Sabtu ini, yaitu mereka bagi tema sebagai selamatkan Malaysia. Tapi sebenarnya mungkin ya adalah untuk selamatkan diri mereka. Ya, karena begitu banyak fitnah, dia apabila dipanggil, diambil keterangan untuk datang ke balai polis, tidak hadir sahabat semua. Akhirnya, apa yang dinyatakan, waran tangkap terpaksa dikeluarkan terhadap beliau karena berkeras dan tidak mau memberikan kerjasama atas fitnah-fitnah beliau. Yang antaranya, seorang sekali lagi adalah Ambalat. Kononnya kerajaan Malaysia ya didakwanya, difitnahnya bahwa menyerahkan blok Ambalat itu kepada Indonesia. Selain itu juga pendedahan ataupun fitnah ya berkaitan dengan harta Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita tahu Datuk Seri tidak punya harta seperti pemimpin ataupun mantan-mantan Perdana Menteri sebelum-sebelum ini. Dan selain adalah pembocoran dokumen sebuah jabatan kerajaan. Ini antara kesalahan-kesalahan yang sangat berat sahabat-sahabat semua. Jadi ini bermaksud bahwa kalau walau-walau katakan penangkapan ini ada kaitan dengan himpunan, sebenarnya ya tiada kaitan sama sekali. Jadi berkaitan dengan perhimpunan yang dicadangkan ya oleh geng-geng daripada geng Sapu Bersih ini. Hari ini juga Suhaili ya, polis Diraja Malaysia juga telah pun membuat satu kenyataan bahwa mereka telah menolak permohonan penganjur perhimpunan yang dirancang pada Sabtu ini karena maklumat yang dikemukakan tidak lengkap. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili juga berkata antara butiran yang tidak dinyatakan secara terperinci oleh penganjur ialah lokasi dan nama penganjur perhimpunan ketika membuat permohonan. Jadi kami tidak boleh kata terima notis pemakluman sebab maklumat diberikan tidak lengkap. Ya, maka polis tidak boleh terima. Jadi katanya sebelum ini dikatakan perhimpunan akan dibuat di sekitar sebuah pusat membeli bola ibu negara, namun maklumat terkini diterima polis menyatakan ia akan dibuat di salah sebuah masjid Kampung Baru katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Dawangi Kuala Lumpur malam tadi. Ia tidak membantu kami sebab tiada ketetapan daripada penganjur. Ini akan sukarkan ramai pihak termasuk pengguna jalan raya. Jadi saya amat berharap penganjur bertanggung jawab bantu kami untuk selaraskan penugasan pada Sabtu ini katanya. Muhammad Suhaili berkata ketentraman awam sentiasa menjadi keutamaan polis di Raja Malaysia, sekaligus akan membuat persediaan sewajarnya jika perhimpunan itu dibuat. Jadi polis tidak mau bertindak berlebihan dan kami akan membuat persediaan. Saya percaya mereka individu berpengalaman dalam menganjurkan perhimpunan seperti ini dan faham mengenai aplikasi undang-undang katanya. Terdahulu media melaporkan polis sudah menerima 6 laporan berhubung penganjuran perhimpunan daripada pembangkang ini sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia dua perkara yang agak mengejutkan. Pertama tadi kenapa Bad ditangkap. Hari ini kita telah polis Diraja Malaysia telah pun membuat satu kenyataan media sebab penyebab ya Cikgu Bad ini ditangkap karena tidak mau bekerja sama untuk diambil keterangan, disiasat dan sebagainya. Dan yang kedua adalah polis telah menolak permohonan daripada pihak pembangkang untuk mengadakan himpunan Selamatkan Negara. Itu dia. Jadi terbaik sahabat semua, terima kasih kerana bersama dengan Alright Napa Channel. Sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga geng Sapu Bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Alright Napa Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.